Okay, Assalamualaikum. 1 September 2020 Selasa. Hari ini hari bulan baru. Jadi bulan baru biasalah. Bulan baru minat belian tu ada lah. Okay, ramai yang tanya pasal saya nak kata ramai sangat tu tak ada lah. Sekejap. Channel saya ni pun berapa kerat orang je yang ada. Tapi saya rasalah kebanyakan akan tanya soalan yang sama. J-Stock boleh pakai lagi ke tak? J-Stock boleh pakai lagi ke tak? Macam mana nak pakai? Okey, untuk soalan J-Stock boleh pakai ke tak? Memang boleh pakai. Tak ada masalah. Pakai je lah kita buat screener. Contohlah kita buat itu hari kan, yang bullish power percent tu. Lepas tu kita scan je lah. Pilih negara. Pilih negara mana nak, Kanada ke, Singapura ke, ataupun negara-negara mana yang ada kat dalam ni lah, Indonesia ke. Lepas tu kita scan. Contohlah, scan sekejap. Contoh macam Indonesia ni saya ambil. Jadi jawapan dia boleh pakai ke tak? Boleh, tak ada masalah J-Stock ni. So apa masalah dia sekarang? Masalah dia cuma satu saja. Kalau kita berada di negara Malaysia yang tercinta ini, kita tak boleh screen untuk Malaysia. Malaysia tak ada. Disebabkan certain apa ni dipanggil restriction lah antara developer ni mungkin dengan bursa kot kan, dia orang tak bayar ke apa, so kita tak tahulah, tapi rasanya sebab tu lah tak ada. Benda public, data public pun nak berkira Gila jangan panggil bursa Malaysia public, panggil bursa Sdn Berhad. Okay, so boleh pakai tak? Memang boleh pakai, tak ada masalah. Kalau kita tengok ni pun keren. Kren, K-R-E-N, Kren. Krena Graha Estimata. Betul tak? Betul lah tu. Kalau kita tengok, okey lah. Dia mewakili lah apa yang kita nak. So saya stop dulu. Okay, sekarang ni macam mana saya boleh guna, orang lain tak boleh guna. Ada dua cara yang saya tahu, setakat saya tahu sekarang saja. Yang pertama, sebab dulu saya pernah save benda ni dalam cloud. Jadi bila saya open dari cloud, saya akan login balik guna akaun Google saya ni dan dia akan keluar automatik terus keluar negara Malaysia ni. Okey, tu yang pertama. Itu saja yang saya tahu. Okey. Cara yang kedua, ni saya nak tunjuk cara yang kedua. Saya tak tahulah orang lain. Saya rasa mungkin lah yang masih guna lagi pun menggunakan cara yang sama. Okey. Caranya, country ni tak kisahlah, pilihlah negara apa pun kita nak, tak ada masalah pun, dia tak mengganggu. Kita kena pergi dekat watchlist ni. Okey. Dan kita import watchlist yang pernah dibuat. Dia dalam bentuk CSV file. Ni dalam CSV file. Dan kita import. Okey, saya tunjuk satu contoh lah ni. Kita buat nama dulu katalah rename, kita buat teknologi contoh. Tapi ni leceh sikit lah sebab kita tak boleh nak scan semua. Tapi kita boleh scan satu-satu by watchlist. Okay, so saya dah buka teknologi dan saya open. Ni saya dah ada dah. Tapi ni file lama, dulu lah pernah buat sekali. Dah saya open. Dan nampak gayanya dia boleh. Dia baca. Kalau ikutkan data sekarang memang betul lah. Lambo 0.05. Yang kita cakap yang Bahbes lah. Bahbes previous high 525, last 56. Saya double check sekejap. Bahbes sekarang 560. Yalah 56. High dia 57. High pun 57. Dan volume dia 7323900. Yalah 7 juta, 7.32 million. So dah ada. So bila dah ada, kita boleh pergi kat stock indicator, pilih lah indikator yang kita buat, dan kita akan scan based on watchlist tab.
Sekarang ni kita masih dalam keadaan United States tau. Kita dah keluar lah. Kita double check Bavest dengan Sensoft. Bavest tengah buka lah. So Bavest, Sensoft, Parlo. So ni Bavest, Sensoft, okay, dan Parlo. Semuanya sampahnya stok ni. Yes, nampak gayanya masih boleh jalan. Okay. So kalau nak sedapkan cerita, so saya stop dulu. Tapi kita tunggulah sampai dia habis 88. Dia masih lagi sama dia masih lagi delay lah 15 minit. Itu tak boleh nak buat apa lah. Sebab dia ambil data daripada Yahoo kalau tak salah saya. Okay. High, previous high, low volume 75, kita tunggu sampai dia habis 88. Okay, dah 88 88 stok dan kita dah habis 100% complete stok. Jadi kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 stok sampah yang untuk kita trade. Aduh, apa nak buat, dah memang musim dia kan, layan je lah. Sampah pun sampah lah kan, sia-sia je kita belajar fundamental apa semua. Semua tak boleh pakai untuk sebulan. I think start Ogos lah, dah tak boleh pakai dah FA apa semua, semua dekat laut. So kita based on chart saja. Dia breaking out so, layan je lah. Okay, so cerita dia boleh pakai tak? Boleh pakai. Tapi trik dia, kita kena buat watchlist lah. Adakah kita nak buat teknologi energi? Boleh kalau nak buat banyak-banyak. Ataupun kita buat satu je. Kita buat satu, namakan dia Malaysia dan masukkan semua stok yang ada kat Malaysia ni, masukkan dalam satu list dan kita scan. Maknanya setiap kali kita scan, kita pilih kita punya watchlist ni. Lepas tu buat satu lagi watchlist lah. Katalah watchlist ni, kita buat satu lagi. Katalah kita kita buat breakout lah. So breakout. Okay, so pergi kat breakout. Sekejap. Tu breakout kan kosong. Jadi stok ni kita dah ambil. Pilih. Kita masukkan dia dalam breakout. Jadi ini watchlist kita lah. So mungkin teknologi ni tukar. Tajuk dia Malaysia dan semua stok kita buat. Okay, macam mana nak buat benda tu? Okay, ada dua cara juga macam mana kita nak buat watchlist. Pertama, kita baca macam mana Excel tu punya file ni, sebab dia CSV je, dan kita copy paste semua stok dalam tu ikut pada format yang JStock ni baca. Yang kedua, tapi cara ni rasa dah tak boleh lah sebab watchlist kalau kita nak pilih, contohlah kita nak ambil Honesty lah katakan. Sekejap saya contoh, boleh tak saya masukkan Honesty satu ya. Ni kat. Boleh lah. Boleh lah. Maksudnya, sekejap. Kita buat satu watchlist baru. Katalah saya buat baru, saya namakan dia Malaysia Stock. Malaysia Tanah Airku. Okay. Malaysia Tanah Airku. Ya, watchlist Malaysia Tanah Airku. Okay. Jadi kita masukkan satu-satu apa nama yang kita tahu. Honesty. Katalah lepas tu kita buat Pentamaster. Okay, lepas tu kita buat Harta Lega. Mana harta tanah? Mana harta tanah? Kan Harta Lega. Boleh masuk?
Kita cek negara muncul tak Malaysia. Masa tak muncul Malaysia, Malaysia tak ada. Okey lah. So, bolehlah masukkan satu-satu. Semua stok Malaysia. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau nak file ni boleh bagi tahu, tapi saya tak update lagi ni. Mungkin saya buat satu list. Jadi nanti kan mungkin kalau saya boleh letak link dekat bawah komen ke untuk download file ni dan masukkan je lah. Buat macam jadi. Open dan import. Keluar semua list tu. Cuma scan nanti. Ingat cara scan dia. Mesti pilih scan dan pilih by watchlist. Okey. Terpulang lah mana-mana nak. Kalau nak saya punya link pun boleh, tapi minta tolong tinggikan lagi lah saya punya apa ni, view video kat dalam YouTube ni kan. Masih slow lagi. Kalau nak biasa buat sendirilah. Kalau nak saya buat bolehlah, tunggu sampai saya dapat 1. Sekarang ni 1.06. Kesian, sedih. Mungkin 1100 ke. Kalau 1100 nanti saya letak link untuk video ni, boleh download lah kalau malas nak buat. Tapi buat je lah, apalah masalahnya. Top Glove. Okay, sekarang ni saya tak tutup lagi. Katalah saya tutup dan saya nak buka balik. Okay. Nak confirmkan yang benda ni boleh jadi. Sekejap, saya buka balik desktop. Okay, nampaknya tak hilang. Masih ada. So, negara ada tak muncul? Tak ada. Tak ada. Tapi kalau saya boleh login open from cloud ni, dia dah keluar Malaysia lah. Tak hilang. Kalau kita tengok watchlist lain tadi, teknologi masih ada. Breakout, kita punya list yang kita buat masih ada. Okay, now kita try 4 stok ni, kita try scan. 1, 2, 3, 4 complete. Tak adalah, 4 ni tak memenuhi syarat indikator yang kita buat lah. Untuk double check kat sini, contoh tadi apa, perlu dia cari kat, so perlu Malaysia. Kalau simulate true, kalau Asia simulate false. Okey lah, saya rasa itu saja. Dah dapat cara macam mana nak buat dah. Jadi version saya pakai yang ini, version dia up to date 1.0.7.45. Okey lah, kalau suka dan ada butang donate ni bukan donate untuk saya lah, ni donate lah kepada Jestok ataupun contribute to Jestok ni. Kalau ada nak apa-apa, siapa nak menambah cerita, so kalau tidak pun just donate je lah. Dan terima kasih pada siapa yang tekan butang donation dekat TradingView tu. Saya sangat-sangat menghargai lah. At least korang-korang saya tahulah siapa yang menghargai dari segi bentuk wang ringgit. Yalah, tekan butang donate tu, dia kalau rasa nak donate memang kena bagi, kena keluarkan duit lah. Dia 100, tak salah saya 200 tu, 200 dia panggil coin. Lebih kurang $1-2 kot. Tapi saya tak dapat semua. Saya dapat 20% TradingView ambil. Commission dia tulis situ. Tapi tak apalah. Buat masa sekarang saya ada lebih kurang buat masa sekarang saya ada lebih kurang ada 4,760. Tapi bukannya 4,000 tu sebab ada, saya tak tahulah siapa yang dia, mungkin dia guna link yang saya buat tu, jadi ada langganan oleh pengguna baru. Mula-mula dia langgan 1 bulan, lepas tu dia ambil 1 tahun, tak salah saya dapat 3,000 shilling. Tapi waktu sekarang shillingnya saya tak boleh buat apa pun, saya cuma boleh guna untuk upgrade, ataupun saya boleh guna ni untuk derma balik pada orang lain. Rasanya saya akan buat nanti.
Untuk pengeluaran memang tak ada. Nampak tak dia ada ni komisen untuk di rumah. Komisen bukan komisen saya, TradingView ambil. Dan terima kasihlah pada rakan-rakan kita ni. Saya tak boleh nak cakap apa tapi ucap terima kasih sajalah. Dan saya pun sebab shilling tak boleh bawa keluar, saya pun masih lagi dalam program TradingView ni, jadi selagi dia bagi pakai free, saya pakai lah kan. At least bila mungkin shilling tu saya akan contribute balik lah kepada rakan-rakan kita yang buat trading idea ni. Kalau kita kata lah kita suka, ada butang donate ke bawah tu, tekan derma. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye bye.